Kalau aib tu benda salah yang tujuan sebut, umum lah tu sebut, tak sebut siapa-siapa untuk betulkan salah, tak apa. Harus. Kalau ada orang yang membuat terang-terang, sebut nama pun, harus sebut nama. Itu Firaun engkar Nabi Musa. Sampai sini, sampai lah ni, sebut nama Firaun. Cuma Firaun tu sebut umum Firaun je. Kalau ikut nama asal dia adalah Raja Ramsis lah, apalah. Tapi Firaun sebut. Mana yang tak perlu sebut detail, tak payah. Yang mana perlu sebut detail, sebut. Tabbat syada abi lahabin wa tabba. Hak mana hak betul, kena sebut betul, terang-terang nama tu. Nama terang-terang kan. Pasal apa? Pasal memang kena sebut terang. Tu jelas sampaikan dia. Bagi jelas betul apa betul, siapa yang betul, siapa salah. Jadi apa saya sebut tadi ialah siapa yang boleh diumpat. Jadi antaranya ialah orang tu dobek dia tak kira lah pemimpin atau orang awam, orang yang menzohirkan di khalayak ramai membuat benda maksiat, apatah lagi jika dia di kalangan pemimpin ataupun orang-orang yang dijadikan contoh teladan. Jadi kita sebut aib dia tu supaya orang berjaga, take alert. Jangan terpedaya dan terkecoh di atas perbuatan yang dia buat, kerana benda tu salah walaupun datang daripada pemimpin ataupun mungkin orang title, orang berilmu, orang berpangkat tinggi atau seumpamanya. Pasal apa? Maklum kan, benda tu salah, tak betul dengan syarak. Boleh sebut itu. Harus untuk sebut benda tu. Jadi saya sebut tu satu. Kalau sebut masuk dalam kitab-kitab fiqh dah, kitab tasawuf mana, kitab kita ni lah, lama tak tengok ujung dia, tak perasan dia sebut tak sebut belakang tu. Tapi selalunya atas nama senarai ada 6. Kalau sebut sekali lalu, apa dia orang boleh umpat. Tu saya sebut pertama ni, orang yang menzahirkan buat maksiat di khalayak ramai dan dia berbangga pula tu dengan maksiat lah. Dia masuk waktu cantik, nama Islam, buah nama Fatimah. Buah Fatimah mana tak tahu, bagi contoh kan. Nama Fatimah, masuk waktu cantik pakai sependa lah. Ambil menang, masuk surat khabar, muka depan kali, boleh umpat? Boleh? Maksiat terang-terang tu. Sampai orang kata, kalau aku, anak aku pun kalau boleh jadi ratu cantik gini, molek sungguh. Loh, berapa ramai kan? Orang punya bodoh tak faham. Nak jadikan tu sebagai contoh. Berapa ramai jadi artis ke apa ke, raja lawak ke, dapat harga 1 juta menang. Raja lawak. Anak aku pun kalau pandai lawak macam ni, bertuahnya aku. Bodoh. Ada orang terkecoh gitu. Harus umpat nama dia, siapa raja lawak tu. Ni lah iblis paling besar dalam dunia. Antaranya yang pasal dia bagi gelap manusia, bukan bagi ingat ke akhirat, bahkan bagi seronok dengan dunia. Nama iblis tu. Boleh sebut aib. Pasal apa? Beringatkan dia dengan benda-benda yang orang buat maksiat zahir terang-terang, supaya jangan ada orang tiru dia. Itu benda besar tu nak sebut, sipil tu. Satu tengok pemimpin salah dengan betina, boleh tak? Sebut dia ni buat benda haram jadah, tu. Tambah pula dia bagi alasan untuk bagi halal dia buat. Kata dia tak apa kalau tak ada syahwat. Kepala otakmu, kali dengan kepala otak ni. Tak mana kepala otak? Tang dia kata tak ada syahwat tu tak apa, kepala otakmu. Kalau tu aku pegang aku rabah tak ada syahwat tak apa. Tak berubah ayat tu Tu idea apa tu? Kepala otakmu. Kepala otak tu. Nak menunjukkan pemikiran yang salah. Ini ialah serangan pemikiran dengan cara hukum syarak yang salah dengan syarak. Boleh sebut kepala otak tu? Ya. Pasal apa? Nak beringat kan benda-benda ni adalah salah. Cuma kalau dalam Quran ada ke bahasa kepala otak ni? Quran tak sebut bahasa kepala otak kan, tapi lagi bahasa kasar apa? Innahu fi dhalalim mubin. Dalam kesesatan yang nyata, sesat tu. Kepala otak yang sesat mana pedih? Tuan-tuan tak apa merek, tak tahu apa kepala otak mereng tak boleh nak nilai tak tahu lah. Kepala otakmu dengan mu sesat, mana kasar lagi? Sesat kasar lagi tu. Tapi kita kepala otak, kepala otak aku. Hak tu marah, sesat. Mu maksiat. Kepala otak aku. Sikit boboh tu. Kita kadang marah benda yang tak patut marah. Sepatutnya kena marah, tak marah. Itu.
apa nak sebut ni. Okey, jadi saya sebut tu contoh satu. Yang kedua, sikit sebut pi. Antaranya pernah kita bicara bab muamalat lu, saja sebut atas kaedah mengumpat ni, yang kata antara mengumpat yang boleh asal nak sebut itu. Antaranya ialah apabila ada kezaliman di pihak suami kepada isteri dia. Jadi isteri kalau ikut kaedah, dia bila dizalimi, ada dizalimi sama ada dipukul, tak diberi nafkah, apa sajalah istilahnya, isteri dizalimi, isteri tak boleh minta talak kat suami. Apa dia kena buat? Kaedah dia kena report ke mahkamah pejabat agama. Buhpi pejabat agama tu, qadi pejabat agama lah akan panggil suami untuk buat tindak balas. Dan apa-apa tuntutan isteri, sama ada minta tebus talak ke apa ke, kita dah jumpa dulu dalam bab unat kahad, khuluk ke, nak minta tolak semata-mata ke, apa sajalah. Pasal dah tak tahan dengan suami ni, pasal banyak kezaliman dia buat pada isteri. Jadi bila dia pergi pejabat agama, dia nak cerita hai sabar tu, hai tok laki dia lah, memang orang lain tak tahu, dia yang tahu, pasal dia yang kena zalim. Soal, boleh tak disebut pejabat agama, tok qadi weh Bofi bahasa sini ya. Suami saya ni dah 4 bulan tak bagi nafkah, minus kupang tak bagi, bahkan rantai gelang saya habis semua dia ambil. Boleh buat ngadu pejabat agama boleh? Tak ngumpat tu. Ngumpat yang diharuskan. Maksud apa? Kezaliman yang orang buat kat kita, supaya orang pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas orang yang buat zalim, harus ngumpat. Tujuan apa siapa? Supaya diambil tindakan oleh pihak berwajib, pihak kuasa. Boleh ngumpat. Cerita kat siapa boleh ngumpat? Kat pejabat agama. Kalau makcik sebelah mari, boleh cerita? Enak mu tengok mu periuk tak berasa ni. Nak buat cena cik, tok laki tak bagi duit. Boleh tak sebut tu? Tak boleh. Hak ni kita tak faham ni. Pejabat agama tak bagi. Hak orang sebelah jiran cerita. Tak betul. Sepatutnya hak pejabat agama tu boleh. Hak ni tak boleh cerita. Kita hak ni pergi cerita. Habis kapun tu. Siapa bini suami tak bagi nafkah. Tapi pejabat agama orang tak tahu apa. Ambil tindakan kau nak, tapi orang kapun pakai tu. Buat tu pakai ngumpat sebut dah. Nasihat ada ya. Sikit sebut nak kata apa? Kita punya fenomena masyarakat ni jadi itu punca dah. Punca dah apa lagi? Tak main mengaji. Dia tak tahu apa yang boleh tak boleh, apa yang salah tak salah tu. Dua tu cukup kot nak sebut. Kata antara orang yang dibenarkan untuk kita ngumpat. Satu lagi kot sebut, yang ni selalu orang bicara. Antara saya sebut sampai lalu dia apa dia? Kita ngumpat sebut aib orang. Saya sebut sekali lalu ni kot tak perasan kot. Apa dia? Kalau orang mesyuarat untuk lantik pemimpin, orang minta mesyuarat yang kita, katalah nak buat mesyuarat agung, nak lantik pengurusi, nak lantik tok imam, nak lantik tok naib, katalah itu tadi. Boleh tak boleh orang ni? Layak tak layak ni? Kita antara pergi yang sebut juri yang akan melantik, buah pi pasal juri tu. Ataupun orang minta mesyuarat, ada orang main Minang. Orang ni molek tak siapa dia ni Minang. Rasa-rasa mu kenal dia ni. Orang minta mesyuarat, cari pemimpin, cari suami, cari isteri, cari kawan. Dia main rujuk dengan kita untuk minta pandangan. Boleh tak berkawan dengan dia? Pasal aku rasa mu kenal dah. Dia minang anak saya. Orang ni boleh tak? Agak-agak kalau mu lah kena minang dengan dia, nak jadi ambil dia jadi benda tu. Soal, boleh tak sebut ayat dia apa yang kita tahu? Harus menyebut ayat dia. Pasal kita telah diminta mesyuarat. Maksudnya diminta pandangan untuk cerita siapa dia tu. Pasal kata dia, aku tak kenal ni, nak terima apa, tak kenal payah agak. Nanti lo tanya lo orang sepatutnya. Tu orang yang ditanya dengan khusus. Orang tu yang boleh sebut. Orang lain jangan duk menyebut. Kita saja-saja ni, betul tak? Ni budak tu. Kita tak diminta mesyuarat pun. Saja reka fitnah. Sebut apa betul? Bila diminta mesyuarat. Kalau sebut antara bahasa kitab, al-mustasyar. Mustasyar ni ialah orang yang diminta mesyuarat, orang diminta pandangan. Minta pandangan saudara, ada orang ni rasa saudara kenal lah orang ni. Kenal. Dia ada minat anak saya. Jadi kalau saudara punya pandangan macam mana?
Masa tu harus kita rompak semua tu. Dia ni memanglah kalau pakai bergaya, berlakon okey. Tapi semayang tak bisa serok semayang. Ikat serban pandai. Bobi ya kan. Dia kita pula boleh percaya. Benda masalah percaya tak percaya tu satu hal. Kita nak sebut keharusan mengumpat tu. Cuma jangan duk tokok tambah hal lain-lain kalau tokok tambah berdosa lah siapa yang diminta mesyuarat tu. Macam mana buat asal nak sebut aib dia tu, bolehkah disebut dalam keadaan macam tu? Harus. Satu kalau ada pemimpin nak lantik pengurusi ke apa ke Tok Imam kan, boleh lah ni lantik jadi Tok Imam ni. Kamu pahat bopi hari tu. Boleh lah lantik ni Tok Imam, panggil kan. Ni kenal lah orang ni. Kenal. Okey lah jadi Tok Imam. Ni. Baik kau. Siapa dia harus lagi contoh kan. Harus sebut. Lepas tu kita pakai seluar pendek. Berorang lah tu. Luar pakai. Luar rumah. Pakai seluar pendek. Masuk kereta. Pakai seluar banjir. Pusat duduk bawah. Pusat duduk bawah. Pusat duduk atas. Gulung kain duduk bawah. Bofi tu. Sebut. Ni macam mana? Tak usah jadi Tok Imam. Bahaya. Susah. Esok jadi fitnah kapau. Boleh. Harus. Al-Mustasyar. Yang tu yang kita kenal mengaji ya. Kalau tuan-tuan warak lagi tak kata macam mana? Aku tak mau cerita, berdosa cerita ni orang. Sebut ni, bengong. Buh kita tu. Itu kata-kata mengaji. Mu kata bingung ke aku? Ada memang bingung. Kata apa bingung lah. Warak tu kat mana langsung. Okey, sikitlah ke situ. Kita bukan tujuan hiburan tu, tapi yang sebut siapa dia boleh tak boleh. Yang tu yang kita kena faham. Yang kita tengok fenomena orang kampung ni kadang dia tak mau mengaji ke siapa. Pasal ada maklumat bodoh macam ni kan, nampak dia. Ada apa? Ustaz tu kalau ngajar tak ngumpat orang tak boleh. Pasal apa? Duk kata ke orang ni tak main, orang ni tak main. Tu nak takkan nak kata kelembu dengan babi. Tu bahasa saya kan. Kita sebut pun umum. Untuk kalau sebut pun, sebut nama pemimpin hak ni. Ni bukan nak sebut hari-hari dah. Ada waktu kita sebut, tengok bab. Kita bicara apa. Kadang-kadang sebut atas nama. Hari tu sebut nama custom, apa-apa. Dan nanti yang lantik pemerintah. Sebut itu je lah. Dan memang salah. Dalam kitab pun kata salah. Mu nak kata apa, takkan nak kata betul benda salah. Maksud dah, ni ngumpat lah. Ada orang bodoh yang kata tu. Kita kaedah kita nak tengok dan sebut sepadan. Pula tu ada benda pula, apatah lagi. Benda tu dah dimaklum kat dia. Dah dia bagi tahu, tapi dia tak berbetul. Ni masalah je lah. Sikitlah benda-benda macam tu. Baik. Itu tarikh ngumpat. Jagalah. Macam mana pun kalau kita pernah salah apa, memang kewajipan. Dia kan sebut nanti bab dosa. Kaedah kita bab maksiat ni dah kenal itu bawah. Wajib tobat. Ya Allah, silap aku dulu. Aku buat benda ni. Astagfirullahalazim. Itu kalau nak sebut istighfar. Yang penting menyesallah hati. Ya Allah, salah rupanya benda ni. Aku rasa tak salah. Takkan buatlah benda ni lagi. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kalau nak bayar tu, kifaratkan dosa tu dengan sedekah. Ni sedekah bos RM100 tabung masjid. Ya Allah, mudah-mudahan kebajikan aku buat ni bolehlah tampung balik dosa aku lama aku ngumpat kan. Kalau nak buat kebajikan itu. Di sebab suruhan memang ada kaedah-kaedah diajar dalam syarak. Membuat kebajikan, mudah-mudahan kebajikan yang kita buat tu boleh menghapuskan kejahatan yang kita buat. Itu yang Rasulullah pernah nasihat kita, dia kata ittabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Periringkan apa maksiat jahat benda mau buat dengan benda baik. Pasal apa? Tamhuha. Mudah-mudahan benda baik ni boleh menghapuskan jahat tu. Pasal yang ni ialah kaedah kifarat yang Rasulullah ajar kaedah. Pasal apa? Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Apa yang benda baik kita buat, mudah-mudahan hak tu jadi penyebab untuk boleh menghapuskan dosa. Hak tu kaedah dosa ulama ajar kita, sedekah. Lagi apa? Jamu orang makan. Tuan, jamu makan hukum sedekah. Sedekah, istighfar, tobat tu syarat mesti. Pasal memang tu syarat besar. Nak ampun daripada dosa mesti tobat. Tak tobat tak ampun dosa ni. Walaupun membuat kebajikan banyak mana. Bahkan dihukum air bercampur dengan minyak. Jadi tak boleh pakai. Air tak boleh pakai, minyak tak boleh pakai. Buang itu kan. Dia rosak. Kaedah tobat tu barulah hukum. Kalau kata kena minyak, kita basuh kah isi air lain. Itu tobat tu maksudnya basuh kah.
Kalau kita tak taubat, maksudnya air bekas minyak, buh. Minyak petrol lah, buh air sirap, buh air Milo, buh air kopi. Mau minum cukup perut tak betul cara. Nak sebut bandingan tu. Jadi kaedah kita memang kalau kata salah memang kena istighfar, kena taubat. Bukan istighfar, kena taubat. Istighfar tu sunat. Lepas tu periringkan kejahatan yang kita buat dengan benda-benda kebajikan. Mudah-mudahan hal tu boleh menghapus jahat yang kita buat. Kita diajar untuk menyelesaikan benda-benda dosa macam tu. Baik, jadi kita salah, berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan taubat. Baik, sikit lagi. Kalau dengar orang duk ngumpat, macam mana? Kalau dah duduk dalam majlis, beredar dalam majlis tu. Kalau boleh tegur dalam majlis tu, tegur. Katalah duduk dalam majlis, duduk sembang. Kalau tambah kita suami isteri, ada orang tak ngaji. Tu saya bagi contoh saya ni. Disebut ni, tu salah tu sebut, ngumpat tu. Sebut dah. Salah. Dia duk cerita, masalah dia mau cerita tu, tapi mau cerita balik Sepatutnya mau cerita pun bila dia cerita kena kata ni, takat tu sorry kami tak dengar cerita-cerita macam tu. Ni nama dia ngumpat dalam takrif. Berdosa. Tukar tajuk lain. Mu nak ke? Sorry aku tak duduk macam ni, aku belah. Kita sepadan kita macam tu kan. Macam kita duk makan sate ayam, tiba-tiba dia bawa sate babi. Contoh macam mana? Takkan nak boleh duduk sebelah pun tak lewat satu majlis weh. Buat macam mana? Saya nak sebut bandingan tu, tapi mesti kenal Tuan-tuan tak kenal babi, tuan-tuan tutuh babi serupa tu. Bubuh pasal tutuh tu senang, bagi faham weh. Tu kita tak faham mana maksiat nama ngumpat tu. Pada kita tak ada apa. Tapi orang yang sensitif yang faham macam mana? Salah aku cakap itu. Mu nak sambung lah, sorry aku tak join. Dalam hadis suruh fa'arid anhu, paling tersaduk sekali dalam majlis. Fala tajlisu ma'hum, jangan duduk satu majlis, jangan duduk satu majlis dengan dia. Paling. Wah, cenderung minat macam ni. Wala tarkanu ila allazina zalamu. Tak boleh cenderung minat ni sama zalim, ni buat dosa. Minat tak boleh tau. Buat apa? Tinggal. Sorry mu cakap nak simbang mak ni sorry aku tak masuk campur. Goodbye. Dia sama macam tu peraturan ni. Macam tengah makan nasi, buat lauk babi. Allah, sampai hati mu buat babi Sorry, mu kena pergi sana. Atau buat aku belah. Mana? Duduk tu, sorry, tinggal. Kita punya peraturan syarak macam tu kan. Kita punya hitam putih. Dengan ilmu tu. Kenal dosa dan maksiat situ. Sampai tu tu. Cuma kita lah tak bertegah tu kan. Kita lah sibuk. Kita pemimpin esok. Jadi ketua kampung apa? Ataupun ketua kampung tak jadi tu. Sebab apa? YB. Salam. Itu makcik nak salam. Macam mana? Sorry encik. Saya salah ni orang yang boleh salah makcik tak boleh salah dengan saya. Mak susu saya kah? Tak. Adik-beradik, mak mertua kah? Tak. Untuk makcik boleh sayang dengan saya. Tak ada. I'm sorry, I cannot shake hand with you. Mu cakap orang putih. Makcik tu faham orang putih. Can be like that, Ustaz. Yes. It's supposed to be like that. You cannot shake hand with me, you know. I'm sorry lah. I'm sorry. Tengok ni boleh. Okey, ni boleh salah. Sorry. Tak salah kamu. Ada pemimpin itu. Dengar sebut, tai kucing ada. Tai kucing ada. Boleh cakap itu. Suruh ambil perhatian. Ada pemimpin banyak itu, mana ada. Macam seolah-olah dia buta kan. Dia tak tahu siapa dia lelaki perempuan depan tu. Alasan pula dia beri apa? Tak ada syahwat. Apa dia ajar tu? Kaedah syarak mana dia ambil Baik, sikitlah tu asal kita sebut tu, ngumpat je lah. Jadi mana ada sebut 3 senarai tu kalau ikut sekali lalu. Mana boleh, tak boleh. Jadi kadang-kadang yang hal lain 3 tu pun kalau ikut kena tahu, tapi yang tu kut jarang ada isu. Macam mana pun kalau ada soalan tanya, macam mana pun yang ingat, kalau tak ingat, kalau saya tangguh lah apa yang kadang-kadang tak boleh ingat nak jawab tu. Macam mana pun ngumpat tu selesai. Yang kita sebut tadi punca tu, kalau kita ada benda tak puas hati, kena jaga, tahan hati. Jangan kita duk benci pada dia benda yang memang syarat tak suruh benci. Betul. Satu kalau tengok benda tu tak apa elok, kaedah kita bukan ngumpat tapi nasihat.
Kata-kata kita tengok apa? Rumah bergaji besar tapi rumah buruk. Janganlah cakap rumah buruk tu. Kita tak apa suka rumah dia buruk. Pasal sakit mata tengok. Sakit mata tengok rumah dia buruk. Sakit mata, sakit hati. Jumpa lah. Moh ni tak boleh kau bagi besar sikit rumah mu. Tengok haluh. Anak 10 rumah besar ni. Mu boleh duduk lah. Dia dah tak apa. Rumah mati tinggal. Allah kena kat aku. Padahal mu tak gaduh besar rumah ni. Lagipun anak-anak semua duduk asrama. Ada di rumah ni 2 orang je. Haluh. Hal lain semua duduk asrama habis. Cuti lah. Cuti. Kata dia seorang anak lelaki. Rumah kecil mah suruh duduk surau di masjid. Cerita tuan kuasa. Cerita Pak Imam. Kata dia mau nak duduk masjid. Pak Imam baru bagi. Tak ada masalah. Duduk pun 3 hari 4 hari. Betul? Balik lah menesah. Tak gaduh besar rumah ni. Tak boleh bocak sikit lah. Bocak 3-4 hari. Buruk pula. Buat habis tu. Buat habis cat. Baik sedekah kat masjid. Bayar duit api. Kena lagi. Konon nak nasihat dah. Esok kita kena balik. Padahal dengan muka. Jadi jangan ngumpat lah. Maksudnya dia tak besar rumah. Rumah dia buruk tu. Dia memang masuk syarak besar kat dia. Betul? Ya kan? Apa lagi nasihat? Cuma tu nak sebut. Kaedah kita bukan kita pergi bercerita buruk orang. Kita pula cerita untuk dia. Dia tu gaji besar, duit banyak. Tapi saja kedekut. Saja kedekut nak apa? Boh mampu sekali. Kedekut nak apa? Duit berbantar-bantar duk simpan. Nak buat apa tu, buat ketua apa tu. Kita tu lama pek kat dia tak? Ada mana kita tak diajar macam tu lah. Macam tu lah. Okey, siap. Dan namimah. Okey, yang ni lebih kurangnya dengan ngumpat, cuma tengok tarikh betul-betul. Baik. Apa diakah namimah itu? Ni dengar elok. Asal bahasa Arab namimah iaitu memindahkan perkataan bagi seseorang kerana mengadu dan membinasakan dan berkelahi orang. Baik, apa dia yang dikatakan namimah ni? Bahasa kita ni namimah ni fitnah. Fitnah ni apa? Memindahkan memfitnah. Memindahkan bagi orang, memindahkan perkataan, maksudnya dia bawa cakap bagi seseorang kerana nak mengadu. Istilah mengadu ni bahasa lama ni. Apa nak terjemah mengadu bahasa kita? Istilah mengadu mempelagar kot. Masuk mengadu, kadang bahasa kita disebut mengadu domba kan. Istilah mengadu apa? Mempelagar bagi orang kelahi. Jumpa seorang ni, kata dia, yang motor tak? Dia kata mu bodoh. Dia kata kau ni, jumpa kau ni pula, yang motor tak? Tadi aku jumpa dia. Dia kata mu anak harang. Tu. Tu jangan nak ikhlai tu. Jadi tukang bawa cakap ni salah ni. Dan dia pun buat apa? Dia memindahkan perkataan bagi seorang kerana mengadu. Maksudnya kerana tujuan nak pergi pelagar. Jadi faham tu, sama ada benda tu betul tak kira. Namimah ni memindahkan perkataan orang ni betul tak betul tak kira. Atas maksud pelagar, nama dia mengadu domba, memfitnah, mempelagarkan orang. Kalau cerita tu tipu, fitnah dan pelagar orang. Kalau cerita tu betul tapi cerita dia ni kata ni cerita aib ni kat sini, aib ni kat sini, mengumpat dan pelagar, 2 kali salah. Masalah pelagar tu satu dosa tu. Jadi masalah ngumpat satu dosa. Tipu pula dosa lain pula. Tu kan kalau bahasa fitnah. Yang ni kalau macam mana pun atas dia sebut asal memindahkan perkataan seseorang kerana nak bagi mengadu. Dia mutuak, dia kata apa kamu? Kita tolong jadi juru cakap bagi pihak dia. Mutuak, dia kata apa kamu? Dia kata mu macam ni. Kau ni pula cerita kat dia ni. Kawan ni pula ni. Tujuan pasal apa? Nak belagar. Namimah. Kalau bersama dengan itu, sebut aib, ngumpat dan namimah. Lagi bohong pula, dusta satu.
Tak bohong, bohong lah kalau tak bohong. Dan tujuan dia pula, ni pula mereka cipta satu benda. Tu nama fitnah. Fatana. Satu semua kena perhati tarikh tu. Satu kita kena duduk semajlis tu, siap semua benda. Umpat ada, pelagau orang ada, fitnah ada, bohong ada. Kadang-kadang apa dia? Menyebarkan maklumat yang tak sahih. Ni bohong juga. Sampai kita kata, kalau bohong dia, bohonglah aku. Kaedah kita macam mana? Sebelum nak sampai maklumat, apa dia? Semak dulu. Jangan, satu, kalau ikut ayat dia tak betul lah macam ni. Bohong dia, bohonglah saya. Kalau saya tak setuju ayat tu. Bukan tak setuju apa? Mungkin nak pindahkan perkataan bohong ni dengan cara bodoh itu. Pasal satu, mu bawa perkataan tu kan? Satu. Bohong dia, bohonglah saya. Jadi, mu duk cerita benda ni, duk sabar-sabar, pas orang. Benda tu betul tak betul, satu hari satu hari. Tu adakah aib tak aib tu, nombor dua. Tu fitnah tak fitnah tu, tiga. Pelagak lagi. Banyak yang salah tu. Sepatutnya macam mana? Terima tu tapih dulu. Semak. Cerita mu boleh pakai kan ni? Yang mana larang-larang lah. Kalau boleh pakai, betul. Cakap, ni, tengok. Orang cerita pula sabit. Betul, sah. Nak sampai tu, tengok lah. Apa benda yang boleh sampai. Kalau tak boleh sampai, tak boleh. Kalau zaman ni tuan, kalau kita sikit nak sebut tentang masalah menyampaikan maklumat ni sama ada dengan fitnah, mengumpat, mengadu, apa dia? Mesej, WhatsApp, Telegram, apa tu? Copy paste, apa tu? Send sana, share sana. Mu share menentang apa? Saya ada orang komplain pula, mu perkataan ni tak betul. Ni pendapat Wahabi. Kalau awak misal Pasal saya tak tahu Wahabi, tahu copy paste daripada kawan kan. Bodoh tu. Kalau saya tulis tak. Gerang kan dah buh tak. Pasal hak simpan, hak share tu. Tengok macam cerdik tapi bodoh punya. Bodoh mu. Lain kali jangan duk bagi sebar, jangan duk copy paste benda termerepek ni. Kadang dia sampai video lah. Video tak apa-apa lah. Faham tak apa? Video kadang cerita. Rupanya cerita gelak lah. Lah buat apa sebar aku kan? Padahal. Faham tak apa? Tak faham sudah. Pasal zaman lah ni berlaku lah tu. Saya sebut pasal kena kat saya tu. Saya grup Telegram apa orang. Saya sebut nama grup lah. WhatsApp ada 7 grup lah ni. Dulu demo grup bukan saya jadi bos buat grouping ni lah. Grup ngaji sini, grup bekas pondok satu, grup sekolah Arab suku, macam-macam grup ada. Grup ustaz ada. Semua ustaz tu, mana senarai ustaz bubuh semua. Masa tu kena bubuh tu. Masa geng-geng ustaz, tapi ustaz aja bengong. Ustaz aja tapi bengong. Boleh tu. Ni siapa ada kasar bahasa ni tak saya kenal ustaz ni. Bubuh nama aku ni. Dalam grup. Sikit dah tu. Bila ni malas nak buka. Jadi apa? Dia becih tu. Jadi benda yang dia sebar tu, dia tak tapih. Sampai itulah ada ayat dia memang ada ayat tu. Dia kata kalau bohong ni, bohonglah saya. Bodoh mu nilai dulu. Kalau bohong mu tak payah sebar lah. Ni ada. Jadi kita tak cermat buat tu. Tak cermat lah. Zaman lah ni, zaman pening lah buat tu. Dia juga sebar. Memang sat lah. Tambah zaman WhatsApp sat lah. Cik. Habis. Itu dunia tau. Cik. Tengok. Kalau benda betul tak apa. Tu benda betul pun. Tebuk tu lah. Tarikh kita sebut ni. Benda tak aib. Musibah habis. Patutnya jumpa tarik tengah jalan. Kambuh. Bukan. Cari habis semua orang tu. Siap cipta alat lagi. Alat apa? Siapa lalu, baru tak lembu. Lalu spray. Lalu faham saya sebut lah. Buat Selcom tu siap memang buat detektor dia. Lalu je kereta, bila ada je lalu nyit, dibuka je line, ada line telefon, ada line internet, mesej sampai. Sampai mesej. Penyanyi hiburan anda. Hantar 36 000. Filem sensasi, video aksi pula otak dah. Saya cukup bengal jadi mesej tu. Tuan-tuan kot tak pakai mesej, tak pakai handset itu kan.
Tuan-tuan pakai handset bodoh tu kan. Saya punya dah ada smartphone sikit, bunyi smart sikit Nak cerita apa ni? Cerita ni lah. Duk sebar-sebar ni. Cuma kalau kata dia tak bentuk bercakap, dia tak bentuk bercakap, tapi silent.